Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah taqabbala as-salat wa du'a wa ila arwahi sadatina kisah Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa Ali bin Abi Talib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wal Husain wa sairi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli al-baiti wa atba'i وإلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج على المسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير اللطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. selawat 10 kali. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله. Yang berusaha Tuan Kursi Surau Mudah Haji Nasir Bakri dan kuasa tuan-tuan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi Ahad yang mulia ini seperti subuh Ahad yang mulia ini berada kita di rumah Allah setelah kita mendirikan salat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian insya-Allah kita manfaatkan sedikit masa hingga ke waktu isyraq
dengan majlis ilmu, dengan amalan-amalan yang menghidupkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung daripada kitab Fiqhul Minhaj, kitab Fiqhul Minhaj bab arkanus salah, bab arkan rukun sembahyang. Masih lagi bicara yang pertama tentang niat. Tang ni kita ulang baliklah. Yang ni mula-mula kita belajar ni pada 20/9/2016. Kemudian alhamdulillah 2 minggu lepas dah selesai, kemudian kita ulang baliklah. Gitulah sebab kita rapat dengan solat. Kita ulang balik apa yang kita telah pelajari supaya dia lebih baik, lebih mantap dalam ibadah kita insya-Allah. Masih bicara tentang niat, minggu lepas tentang niat. Tapi ada beberapa perkara yang belum sempat nak sampaikan. Okey, tentang niat. Minggu lepas Haji Nasir ada tanya, boleh tak Ustaz, orang yang masbuk dia niat daripada pintu tu, dia dah niat. Dia bukan dia masbuk, bukan muwafiq terus dengan sama imam. Dia masuk, imam dah solat bersama jemaah, kemudian dia masuk je kat pintu, terus dia niat usalli fardar maghribi salasa rakaatin, imam lihat sampai je Allahu akbar. Baik. Mazhab Syafi'i ada 4 mazhab. Saya tanya Ustaz Rahim, bagaimana tentang masalah persoalan ini? Boleh tak kita daripada rumah niat? Kan? Daripada rumah niat, naik motor je, usalli fardar maghribi salasa rakaat, sampai dekat surau je, masuk je Allahu akbar. Okey. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan perbuatan niat dahulu kemudian masuk barulah dia solat. Mazhab 3 lagi, Hanafi, Maliki, Hambali boleh. Boleh tuan-tuan. Tapi mazhab Syafi'i tidak membolehkan kita berniat sebelum kita berada di dalam saf ataupun berdiri betul. Kerana apa? Kerana dia ambil daripada maksud niat tu apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, iaitu niat sesuatu disertakan dengan perbuatan. Jadi waktu kita tengah berjalan, kan? Kita berjalan, kita niat, lepas tu kita tak buat lagi. Mungkin kita niat usalli fardal maghribi, kat sana dah habis. Tapi kita tak terus, kan? Kita jalan dulu, kemudian baru kita masuk. Maka dia tidak sampai maksud makna niat tu. Jadi tidak boleh, atau tidak sah bagi mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain boleh. Walau bagaimanapun tang tu kita ambil mazhab lain. Lepas tu bila dah takbir, mazhab Syafi'i. Tidak boleh mencampur adukkan mazhab di dalam solat. Tu kena faham. Walaupun boleh lah kita macam tu, mazhab lain dekat rumah dah lepas wuduk je usalli fardal maghribi. Tapi tengok pakai baju ni, usalli fardal maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala. Lepas tu start gitu. Sampai je gegas dah niat tadi kan. Jadi dia dapat masuk je Allahu akbar. Mazhab Syafi'i tak boleh, tak boleh buat macam tu. Dia mesti dah berada dalam saf, kemudian niat terus perbuatan, kerana qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, terus disertai dengan apa? Perbuatan apa? Perbuatan mengangkat takbir. Baik, itu dia. Kemudian berkaitan dengan niat. Niat tuan-tuan, kita niat kan, biasa solat tu mungkin daripada kecil kita sekolah, guru ataupun ustaz-ustazah aja hafal niat ni, usalli fardha maghribi thalasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, kan? Sampailah kita hari ni ya. Punya peringkat niat ni dia ada tiga. Untuk solat fardu, kemudian untuk solat nafilah, solat sunat muaqqatan yang disebabkan sesuatu ataupun disebabkan perkara yang mendahului, dan yang ketiga solat sunat mutlak. Ada tiga peringkat niat ni berbeza. Untuk solat fardu, apa yang wajib dalam lafaz niat? Lafaz ada tiga saja yang wajib, iaitu yang pertama dia mesti ada qasad fi'il, kemudian dia ada ta'yin, kemudian dia ada fardiyah. Qasad fi'il tu usalli, kemudian ta'yin tu sembahyang apa, kemudian fardiyah tu mesti sebut fardu. Contoh
usalli fardhu subhi, Allahu akbar, sah. Mesti ada 3 ni. Usalli saja aku nak sembahyang ni. Fardu sebab sembahyang fardu. Subhi, subuh. Yang lain tu tak payah. Memang sembahyang itu subuh memang 2 rakaat. Tak payah sebut rakaat ini pun kita sembahyang 2 rakaat. Dia tak akan jadi 4 rakaat kalau tak sebut. Dan bila kita ibadah mesti lillahi ta'ala tu automatik memang ada. Tak ada sembahyang ni sebab sekarang tempat sesuatu kena marah ke, tidak, dia tu. Jadi dalam solat fardu 3. Jadi kalau kita usalli fardhu subhi, Allahu akbar kalau sembahyang seorang. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah mesti sebut makmum. Bagi makmum dia wajib sebut sama ada makmuman atau jamaatan atau iqtidaan. Kita sebut biasa makmuman kan. Usalli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sebab itulah dia ajar sebenarnya selain daripada makmuman boleh usalli fardhu subhi rak'ataini jama'atan lillahi ta'ala. Maknanya jamaah. Iktidaan maknanya mengikut, mengikut. Bagi makmum dia wajib menyebut perkataan makmuman. Tapi bagi imaman dia sunat je. Melainkan dalam 4 solat je dia wajib menyebut imam. Bagi imam sembahyang fardu ni dia hanya sunat usalli fardhu subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Sunat je bagi dia. Kalau dia tak sebut sah tak? Dia sah sembahyang dan dia memang jadi imam. Cuma dia tidak dapat kelebihan jamaah. Itu kat situ rugilah. Tapi sah tak? Sah. Dia solat dia sah dan makmum ikut pun sah. Pada solat fardu. Melainkan pada 4 solat ini dia wajib menyebut imam. Dia wajib menyebut imam. Iaitu yang pertama solat apa? Solat Jumaat. Salli fardhu Jumaati rak'ataini imaman. 1. Yang kedua solat apa? Muadatan. Muadatan ni mengulang tuan-tuan, mengulang. Tahu solat mengulang? Solat mengulang ni contoh tadi dia sembahyang mungkin seorang. Jadi bila disembahyang kali kedua dengan berjemaah, maka dia kena wajib menyebut imaman. Walaupun solat tu fardu, tapi oleh kerana dia mengulang, dia dah sembahyang dah, tapi dia ulang dan dia menjadi imam, maka dia wajib menyebut perkataan imaman. Itu kedua. Yang ketiga, dia solat nazar jamaah. Aku kalau sihat ni, aku nak jadi imam lah solat subuh. Kan? Lalu sihat, maka dia wajib menyebut imaman. Padahal solat fardu tak wajib, tapi oleh kerana dia nazar, maka dia wajib menyebut imaman. Dan yang keempat iaitu solat jamak takdim hujan. Solat jamak takdim hujan. Itu tuan-tuan, jamak takdim ni orang tahu biasa musafir je kan, tapi waktu hujan pun boleh jamak, tapi jaranglah orang guna. Zaman Rasulullah pernah buat. Rasulullah pernah solat 8 rakaat, iaitu menggabungkan zuhur dengan asar, dan 7 rakaat menggabungkan maghrib dengan isyak, dengan syarat jamak takdim, tak boleh jamak takhir. Syarat dia apa? Contoh, contohlah rumah jauh, kenderaan tak ada, kalau balik ni hujan, start je Allahu Akbar, salat maghrib, hujan turun lebat berterusan. Maka selepas dia habis solat maghrib, dia boleh, imam boleh kita jamak takdim isyak, tapi 4 rakaat, tak boleh qasar. Terus solat isyak. Begitu juga solat zuhur, hujan kan, alamak ni kalau balik, maka hujan tu berterusan, bermula daripada takbir, dia dah hujan lebat, kemudian habis salam tak berhenti, imam boleh kita solat jamak takdim asar, maka solat jamak takdim 4 rakaat, tak boleh qasar. Takdim saja, itu yang dia solat jamak takdim hujan. Jaranglah kita tak pernah buat kan, jawab takdim hujan. Nanti pantang hujan je, jawab takdim. Tapi tengah-tengah solat habis hujan berhenti, tak boleh lah, dia hujan berterusan, itu syarat dia. Baik, jelas. Maknanya bagi makmum wajib
melafazkan perkataan makmuman. Adapun imam sunat sahaja, melainkan 4 solat Jumaat, solat mengulang, solat nazar berjemaah, dan solat jamaah takdim hujan. Okey, selesai. Kemudian yang kedua, kita masuk yang kedua, berdiri ketika sembahyang fardu bagi yang berkuasa. Al-qiyamu 'alal qadil fil fardi, orang yang berkuasa, orang yang mampu, orang yang tak sakit, tak ada masalah, maka wajib dia berdiri. Dalil Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, aku mempunyai penyakit buasir, sejenis penyakit di bahagian dubur, buasir kan. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sembahyang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah kamu dengan keadaan berdiri. Sekiranya kamu tidak mampu, bukan kaki, bukan lutut kan, buasir je kan, buasir, tak boleh nak berdiri, tidak mampu maka dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu maka di atas lambung kanan, yakni mengiring di atas tulang rusuk sebelah kanan. Bukan penyakit kaki, nampak kan? Sahabat Nabi kata dia sakit buasir, maknanya mungkin kejap berdiri tak boleh, lepas tu lama tak boleh, kemudian kena duduk. Maka Nabi kata kalau tak boleh, tak tahan berdiri, duduk. Dia tak sebut kalau sakit kaki. Kita memang setakat ni tak adalah orang duduk, dia melainkan dia sakit, ada masalah lutut ataupun kaki dia tak boleh lipat. Tapi tak ada orang dia sebab yang duduk sebab dia buasir. Mungkin dia kata orang buat buasir je, bukan sakit kaki pun, lalu dia pun tak ni. Maknanya ada zaman Nabi SAW. Baik. Sekiranya seseorang dianggap berdiri apabila dia berada dalam keadaan tegak. Sekiranya dia membongkok dengan sekira-kira tapak tangannya boleh menyentuh lutut tanpa uzur, maka batal sembahyangnya. Ini kerana rukun berdiri sudah tidak ada lagi di dalam sembahyang. Ini memanglah orang berdiri tegak, dia memang rukuk, bukan tegak. Ataupun dia membengkok, atau membongkok sedikit daripada berdiri. Kalau dia memang sebelum jadi dia lahirkan ada bongkok sikit, tu lainlah. Ini memang dia dia sengaja, maka batal kalau dia lakukan kerana dia mampu untuk berdiri tegak. Bila tegaklah, tak ada boleh bengkok sikit, tidak. Sekiranya orang yang bersembahyang hanya mampu berdiri pada beberapa bahagian sahaja di dalam sembahyang dan tidak mampu pada bahagian yang lain, maka dia hendaklah berdiri ketika melakukan bahagian yang mampu dilakukan secara berdiri, dan duduk pada bahagian yang tidak mampu dilakukan secara berdiri kan. Okey, maknanya ya Allah, Allah jadikan agama ni mudah bagi orang untuk ibadah, dan Nabi tidak memberatkan umatnya untuk melakukan ibadah, terutama dalam solat. Sekiranya dia tidak mampu berdiri lama, maka dia boleh duduk. Kemudian dia rasa dah duduk dah lega, dia boleh berdiri balik. Bukan dia tak boleh tak boleh berdiri, dia boleh berdiri balik. Cuma kita kalau sembahyang tu dalam keadaan duduk, kita datang dalam keadaan berdiri kan, maknanya berjalan tu berdirilah. Tiba-tiba bila kita solat takbir, kita duduk. Sepatutnya mesti wajib berdiri. Mula takbir tu wajib berdiri. Kemudian bila dah berdiri rasa memang tak boleh, lalu barulah kita duduk kan. Macam apa? Bahindra kan. Dia walaupun begitu, dia takbir dia faham. Dia takbir dia berdiri kan. Lepas dia tak berdiri, kemudian dia tak boleh lama, dia duduk. Memang boleh, tapi dengan syarat ketika berjalan tu kan berdiri, hanya takbir saja. Ini kadang-kadang jalan berdiri sampai je duduk dulu, kemudian Allahu Akbar. Okey. Itu kalau ikutkan tak sah tu. Dia kena berdiri, wajib berdiri ketika takbir. Dia tak boleh rasa aku tak dapat. Jalan boleh, jauh pula dari sana. Tapi bila sampai je duduk dulu. Dia tak berdiri. Kan? Dia kena berdiri dulu sebab dia kira mampu. Yang dia tak boleh mampu apabila dia lama berdiri. Okey. Jadi waktu takbir tak boleh kan? Tak boleh berdiri kan? Sekejap berapa saat je, Allahu Akbar. Kemudian duduklah. Ini dia datang ambil kursi, duduk dulu. Kemudian Allahu Akbar. Salahlah. Dengan menyebut perkataan sembahyang fardu, maka berdiri ketika sembahyang sunat adalah disunatkan secara mutlak. Bila dah nama sembahyang fardu, sembahyang wajib, maka wajib berdiri. Apabila dinamakan sembahyang sunat, maka sunat berdiri. Bila sunat berdiri bermaksud dia boleh duduk.
Oleh itu harus baginya sembahyang dalam keadaan duduk, sama ada ketika dia mampu berdiri atau tidak. Dah namanya sembahyang sunat, maka sunat je dia berdiri. Kalau dia tak nak berdiri, dia nak duduk pun boleh. Kalau dia tak nak duduk, dia nak baring pun boleh. Tak ada masalah. Kan, sebab namanya sunat saja. Itu kena faham. Tapi kalau sembahyang fardu, maka fardu berdiri, wajib berdiri. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdalu, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi." Sesiapa yang sembahyang dalam keadaan berdiri, maka itu adalah lebih afdal. Ini solat sunat dia. Sesiapa yang sembahyang dalam keadaan duduk, maka baginya separuh daripada pahala yang berdiri. Dan sesiapa yang sembahyang dalam keadaan tidur, maksudnya menyiring, maka baginya separuh daripada pahala orang yang duduk. Kalau sembahyang berdiri dapat pahala 100%. Sembahyang duduk 50%. Sembahyang menyiring 25%. Ada juga. Baik. Okey. Itu dalam masalah sembahyang berdiri. Okey. Orang yang tidak mampu berdiri, ada 7 cara. Yang pertama, wajib baginya berdiri. Sebab itu kita memang wajib, sebab rukun solat salah satunya. Yang kedua, selepas niat, iaitu berdiri. Menengok berdiri je, dianggap berdiri itu adalah rukun. Kalau tak buat, kalau tak ada rukun, orang boleh duduk je. Tak ada masalah. Sihat ke tak sihat boleh duduk, sebab dia tak wajib, bukan dalam rukun. Maka bila dalam rukun, wajib dia berdiri. Baik. Sekiranya seseorang itu dia tidak boleh berdiri tegak, dia kena munhanian, ataupun dia kena bengkok sedikit, maka dia bengkoklah sedikit. Kalau dia tegak tu pinggang sakit, kalau dia bongkok sedikit boleh. Okey, silakan dia bongkok sedikit, tapi masih berdiri. Okey. Sekiranya dia tidak boleh, dia tidak boleh bongkok ataupun dia tak boleh membengkokkan, yang kedua, dia berdiri di atas lutut. Atas lutut, atas lutut. Tapi setakat ni tak ada lagi orang bersolat di atas lutut. Sama ada dia berdiri ataupun dia duduk, tapi di atas lutut. Maknanya atas lutut tu jadi kaki lah. Itu maknanya dia masih boleh lipat lagi tu. Baik. Sekiranya tak boleh juga, yang ketiga, maka sembahyanglah duduk. Nabi kata sembahyang duduk. Dan duduk yang paling afdal ialah duduk iftirash. Duduk iftirash ni apa, tuan-tuan? Iaitu duduk ketika membaca at-tahiyyat tu. Itu duduk iftirash. Walau bagaimanapun, hanya afdal sahaja. Kalau tak boleh duduk iftirash sebab kaki memang tak boleh nak lipat kan, lutut tu sakit, lalu duduklah. Nabi kata duduklah mengikut kemampuan duduk bagaimana. Boleh duduk bersila, boleh duduk di atas kerusi. Boleh duduk di atas kerusi. Lalu kita pilihlah mana yang kita ikut selesa bagi orang yang tidak mampu. Kemudian sekiranya tak boleh juga duduk, maka boleh tidur dalam keadaan mengiring, dan mengiring di sebelah lambung kanan. Macam jenazah masuk dalam kubur kan, di sebelah kanan. Itu yang paling bagus. Kalau tak ada masalah, kalau tidak sebelah kiri pun tak ada masalah, tapi disuruh sebelah kanan. Kemudian jika tidak boleh juga mengiring, maka terlentang dengan diangkat sedikit kepala, diletakkan bantal sebagai menghadap ke arah kiblat. Kaki bagaimana? Kaki melunjuk ke arah kiblat, angkat kepala. Kemudian kalau dia nak rukuk, maka dia hanya bergerakkan kepala. Ini orang yang tidur, ini orang yang terlentang. Diangkatkan kepala dia boleh bergerak lagi kan. Maka dia sedikit dengan perbuatan kepala sebagai menunjukkan perbuatan rukuk, kemudian perbuatan sujud. Kepala dia boleh bergerak lagi. Begitu. Kemudian jika dia tak boleh juga, kepala pun tak boleh, maka dengan kelopak mata kan, kelopak mata, duduk masih lagi baring, meluncur kaki ke arah kiblat, dia naikkan sedikit kepala dia menghadap ke arah kiblat, dan perbuatan rukuk dan sujud dengan kelopak mata.
Jadi kalau rukuk separuh lah tutup mata tu. Kalau sujud tutup habis. Begitu. Sampai macam tu sekali. Dan yang terakhir tak boleh juga. Pakai kelopak mata pun tak boleh. Maka guna hati. Sembahyang guna dengan hati. Mata pun dah tak boleh. Nak tutup separuh pun tak boleh, melainkan tutup rapat semua. Jadi dengan hati. Itu yang terakhir, dah peringkat solat yang paling yang paling mudah, yang paling rendah sekali. Selagi orang tersebut bernyawa pun disuruh solat, sampai solat dengan dalam hati. Sampai begitu sekali. Melainkan kalau dengan hati tak boleh, maknanya ada matilah tu. Hati pun tak boleh dalam hati. Dengan hati pun tak boleh, padahal ada orang. Innalillah lah jawabnya, itu je peringkat. Maknanya kalau setakat sakit kita terbaring, boleh lagi solat. Betapa Islam mewajibkan seseorang itu selagi dia boleh, maka wajib dia solat. Tapi kalau dia tak boleh waktu itu, maka dia kena qada lah. Dia kena qada. Mungkin dia rasa susah dengan mungkin dibalut macam-macam kan, tak boleh nak bergerak, dia rasa sukar, maka dia qada. Baik. Itu bagi orang yang begitu susah untuk sembahyang. Baik. Kemudian ada sekali tu kan, solat duduk ni kan, ada Imam Hasnul dia hantar baik, ada seorang ustaz tu, ustaz dia kata kalau nak rukuk kena berdiri, lepas tu rukuk kemudian duduk, bagi orang yang sembahyang duduk ni. Macam mana tuan-tuan? Viral tu saya tengok ustaz tu dia sembahyang, dia bagi tahu, dia kata yang duduk ni semua ni sepatutnya kalau dia rukuk tu dia kena tegak, dia tak boleh dia kat duduk tu dia rukuk dan dia sujud. Kata macam tu tak sah, tak boleh macam tu. Kalau macam tu ramailah orang sembahyang macam duduk tak sah. Dia kata bagaimana, dia tunjuk, saya pun tengok. Dia cakap, okey, kita dah duduk kan, dah duduk atas kerusi ni. Okey, dia kata apa yang tak boleh? Dia tak boleh sujud je kan? Cakap ustaz tu kata dia tak boleh sujud je, dia tak boleh sujud. Rukuk dia boleh. Jadi kalau dia boleh rukuk, masa dia sembahyang berdiri, dia duduk tu dia duduk. Kemudian bila dia nak rukuk, dia kena bangun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud, dia kena rendah lagi. Allahu Akbar. Kemudian dia duduk balik. Rabbi fili warhamna jibuna rafad. Kemudian dia kena bangun. Dia sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian dia duduk balik, kemudian dia bangun. Kata wah, berat macam tu, nanti dia pun tak ingat dia rukuk ke sujud dia. Jadi susah tak? Susah kan? Maknanya perbuatan sujud 2 kali, dia dah duduk, kemudian dia nak rukuk, dia bangun. Kemudian dia rukuk, kemudian dia bangun, kemudian dia sujud lagi, kemudian dia duduk, Rabbi fili warhamni, kemudian dia bangun lagi, kemudian dia sujud, rukuk, bangun, kemudian dia sujud lagi, kemudian dia pun dah lala, dia keliru, ni dah yang keberapa rakaat ni, banyak kali rukuk. Kata ya Allah, susahnya. Nabi tak suruh macam tu. Nabi kata dalam kitab, kalau dah tak mampu berdiri, duduk sahaja. Nabi tak kata kalau nak duduk, nak rukuk kena berdiri. Kemudian kata tidak. Jadi kita pilihlah yang memudahkan, bukan ambil mudah, bukan meringan-ringankan, tapi Nabi dah bagi tahu kalau dah tak boleh berdiri, lalu duduk. Jadi bila dah duduk, dia terkeluar daripada orang yang mampu, maka buatlah ikut cara duduk. Kalau dah duduk, maka rukuk, bengkok sedikit, sujud, bengkok lagi. Kan? Tak perlulah nak bangun, tunggu lagi, kemudian tunggu duduk lagi. Jadi kalau dah 4 rakaat macam tu tuan-tuan, lala dah lupa ini yang keberapa ni, berapa kali rukuk, bangun, duduk ni. Susah. Dia kata tak apalah, tak payah, tak boleh ikut. Sah juga solat. Dan kita kalau macam tu, kalau kita seorang guru pun kan, bila kita bagi tahu kena ikut macam ni, siapa yang sembahyang duduk tak ikut macam ni tak sah. Kan? Nanti orang akan confused lah. Tak sah dah, bertahun dah sembahyang duduk atas kerusi, tiba-tiba ustaz ni kata siapa nak rukuk kena berdiri, kemudian rukuk, kemudian nak sujud rendah lagi, kemudian duduk balik Rabbi fili, lepas tu turun naik, akhirnya dia pun tak ingat rakaat ke berapa dah ni, dah banyak kali duduk terus naik ni. Baik, saya kata tak perlulah ikutlah, kita ikut macam mana kita tahu, kita belajar. Tak mampu berdiri, duduk, maka ikutlah duduk cara
solat tu rukuknya rendah, sujud lagi rendah. Okey, selesai masalah. Ada juga tuan-tuan. Baik, yang ketiga. Ini ketiga je. Okey, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang ketiga. Kadang-kadang dia, yang pertama niat, ada sebelum ni ada kitab yang pertama niat, yang kedua dia letak takbiratul ihram, kemudian dia letak berdiri. Yang ini ada kitab takbiratul ihram tu dia letak yang kedua. Ada kitab takbiratul ihram dia letak yang ketiga. Tak apa. Yang penting takbiratul ihram dengan berdiri itu dia sama aja. Nak takbir pun wajib berdiri. Maka dia kata dia letak berdiri dahulu sebab supaya sebelum takbir tu mesti berdiri. Kalau sama juga kalau dia berdiri pun dia akan takbir juga. Jadi dia letaklah berdiri itu yang kedua. Maknanya lepas dia berdiri baru dia takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram tu apa tuan-tuan? Takbir itu apa? Takbir itu lafaz Allah kan? Takbir kan? Takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Itu maksud takbir, iaitu lafzul jalalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu-satunya Allah bila kita sebut kalimah yang huruf lam, alif, lam, ha kan? Allah tu kalau nak ikutkan hukum tajwid, Allah tu alif lam tu istifal. Huruf lam tu huruf istifal dan menyebutnya dengan la. Lidah kita rendahkan la. Dia tak ada la kan? Kita belajar pun bata sampai mim nun waw lam kan? La. Tak ada mim nun waw lam ha kan? Jadi kalau ikutkan lafzul jalalah ni kan? Alif lam ha, kenapa Allah lah kan? Tetapi dalam hukum tajwid tuan-tuan, satu-satu kalimah huruf yang ada lam ini disebut dengan tebal, iaitu kalimah lafzul jalalah. Adapun yang lain disebut dengan istifal, dengan nipis lam tu, la. Allazi, tak sebut allazi. Kenapa tuan-tuan? Kerana membezakan nama Allah dengan nama berhala yang lain. Dalam Al-Quran surah An-Najm itu Allah ada sebut nama berhala Al-Lata wal-Uzza. Macam mana ejaan Al-Lata tu? Alif lam ta. Okay, Allah alif lam ha. Betul tak? Kalau tidak maka Al-Lata tu dengan Allah sama. Nampak? Orang sebut Al-Lata, orang tak sebut Allah ta. Maka itu yang membezakan satu-satunya lam yang dibaca disebut dengan tebal, iaitu kalimah Al-lafzul jalalah. Allahu Akbar. Baik itu kita Allahu Akbar, tak boleh Allahu Akbar. Kalau lidah kita tak boleh menyebut Allah, ya terpaksalah Allah. Tapi kalau kita boleh sebut Allah, kenapa kita sebut Allah? Kan? Nanti sama Al-Lata wal-Uzza wa Manata tsalisatal ukhra. Itu tiga nama berhala di dalam Al-Quran yang Allah sebut. Al-Lata. Jadi Allah. Baik, sebab itulah kita bila takbir Allah tu dia tafkhim, jadi tabal. Walaupun asalnya lam tu nipis. Kat situ dia punya hikmah dia tuan-tuan. Baik. Takbir. Ihram ni apa? Ihram. Kita sebut ihram tu orang yang pakaian ihram kan, maka dia tak boleh buat perkara yang boleh membatalkan ihramnya. Lalu ihram dekat sini itu disebut ihram kerana dia haramkan apa-apa selepasnya. Namanya ihram, haram perkara-perkara yang selepasnya. Jadi selepas takbiratul ihram tu haram perkaranya. Iaitu apa? Kalau sebelum takbiratul ihram dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh bercakap. Tapi lepas dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka yang mana boleh tadi tu semua dah haram, tak boleh. Jadi waktu sembahyang tak boleh dah bercakap, tak boleh nak makan, bersembang semua kan. Itu nama takbiratul ihram, dia mengharamkan apa-apa yang sebelumnya. Okay, jadi Allahu lafzul jalal, kemudian ihram tu dah tak boleh buat lagi perkara yang boleh sebelum tersebut. Hadis dalam riwayat Tirmizi dan Abu Daud dan lain-lainnya bahawa Nabi SAW bersabda, miftahus salati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim.
Yang bermaksud kunci sembahyang adalah bersuci, permulaannya ialah takbir dan penghujungnya ialah memberi salam, kan, muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim ghaliban. Maksud solat ni, doa tu apa, dimulakan dengan takbir. Mesti takbir. Takbir ni apa? Lafaz tu tuan-tuan. Perbuatan ni sunat. Lafaz tu Allahu Akbar, maka dah tak boleh lagi perkara yang halal selepasnya. Tu mentak takbir, dia mengharamkan perkara yang halal selepas takbir tu. Dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum. Sebelum bagi salam maka dia masih di dalam solat. Lepas salam maka dia baru boleh buat perkara yang sebelumnya itu. Dan takbir dalam solat terbahagi kepada dua. Yang pertama takbir ratul ihram, satu je. Yang kedua takbir intiqalat. Intiqalat ni apa? Takbir perpindahan. Ada berapa takbir perpindahan di dalam solat? Ada 3. Satu takbiratul ihram, satu takbiratul ihram ada 4. 4 takbir intiqalat. Bila takbir intiqalat dalam solat tuan-tuan? Takbir intiqalat. Takbiratul ihram yang pertama je, Allahu Akbar. Itu adalah takbiratul ihram. Takbir intiqalat ada 4. Yang pertama bila? Ketika hendak rukuk. Allah, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Itu takbir intiqalat, sunat. Melakukan perbuatan, perbuatan. Lafaz tu memang dah Allahu Akbar, tapi perbuatan ni. Yang kedua i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini kedua. Kemudian yang ketiga, apabila bangun daripada rakaat yang kedua, Allahu Akbar, masuk je rakaat yang ketiga. Jadi solat subuh tak adalah solat ketiga. Maghrib, Asar dan Isyak. Bangun je rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Ni tiga sunat. Okey, 3 saja tuan-tuan, 3 bukan 4. Jadi semua sekali ada 4. Itu dalam salat. Kena tahulah takbir intiqalat itu adalah takbir perpindahan di antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Baik. Kemudian caranya takbiratul ihram mesti dengan lafaz Allahu Akbar. Walau bagaimanapun tidak mengapa sekiranya ada penambahan yang tidak mengubah nama Allah tersebut, seperti menyebut Allahu Akbar atau Allahul Jalilu Akbar atau Allahul Azimul Akbar, atau dengan nama sifat-sifat Allah, kan. Allahul Azimul Akbar. Okey, baik. Boleh, tak ada masalah dengan sifat Allah. Tetapi tak ada orang buatlah, tak pernah dengar lagi. Tapi kalau dibuat sah tak? Sah. Allahul Azimul Akbar. Pelik pula imam ni, tiba-tiba ada azim. Mana ni mazhab ni? Boleh. Sekiranya ditambah kalimah yang bukan sifat. Tadi sifat Allah ada berapa? Ada 99, kan, Asmaul Husna tu. Mana-mana sifat tu kita boleh ambil. Allahur Rahmanul Akbar. Boleh. Bukan sifat, seperti Allahu huwal akbar. Allahu huwal akbar. Allah dia besar, kan. Huwa tu damir damir munfasil lah, kata ganti nama yang kedua, dia. Allah dia maha besar, tak boleh. Allah huwal akbar. Atau mengubah susunan lafaz tersebut kepada akbarullah, kan, maha besar Allah. Maka takbir tersebut tidak sah. Bila tak sah maka tak batal lah. Tak boleh salat, tidak sah takbir tu. Dalilnya ialah kemestian mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sentiasa bertakbir menggunakan lafaz-lafaz tersebut ketika takbiratul ihram. Dalam ni diterangkan beberapa. Nanti insya-Allah saya akan tambah lagi. Ada syarat-syarat takbir banyak ni sebenarnya, tapi kita buat ni sah dah, kan. Tak boleh panjangkan Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar ataupun Allahu Akbar. Allahu Akbar.
ataupun Allahu Akbar. Macam-macam kan takbir tu kan. Banyak tu lafaz-lafaz tu kalau buat tu dengan sengaja memang tidak sah. Okay, alhamdulillah sampai sini dahulu tuan-tuan. Insya-Allah kita sambung lagi syarat-syarat takbiratul ihram. Ingat nanti kalau last sebelum seminggu lagi sebelum puasa tu kita buka kitab bab puasa lah. Kita murajaah sedikitlah seminggu sebelum Ramadan nanti. Kita buka sedikit bab puasa, ulang balik berkaitan dengan asas-asas ibadah puasa lah. Walaupun kita tahu sebenarnya, tapi adalah lebih baik bagi kita mengulang kaji bagi memberi keyakinan dalam melaksanakan ibadah puasa. Wallahu alam. Sampai sedahulu, insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik daripada diri saya. Mudah-mudahan kita dikurniakan manfaat keberkatan daripada ilmu yang kita perolehi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqab الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى مصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصى. صلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.